Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali balik pada kelas kita sains. Kelas sains kita tahun 5. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap kamu sihat dan terus bersemangat. Okey, ini kita akan belajar pula sistem peredaran darah bahagian kedua. Dan adakah kamu bersedia? Kita akan pergi bahagian kedua iaitu laluan peredaran darah manusia. Cikgu harap kamu dah bersedia. Okey? Okey, jadi apakah objektif pembelajaran kita untuk kali ini? Okey, cikgu harap kamu dah bersedia. Iaitu yang pertama ialah 2.2.2 iaitu melakar laluan peredaran darah. Pastikan kamu boleh lakarkan. Mana laluan peredaran darah yang mana? Yang pertama lebih oksigen. Manakah laluan yang lebih oksigen? Satu lagi ialah lebih karbon dioksida. Okey, yang tu objektif pertama. Pastikan kamu menguasai. Yang kedua, buat rumusan. Rumuskan. Rumuskan apakah kepentingan sistem peredaran darah. Apakah kepentingan? Buat rumusan. Okey, yang ketiga ialah 2.2.4 ialah menjelaskan. Jelaskan kepada cikgu pemerhatian tentang sistem peredaran darah melalui lakaran, TMK, penulisan atau desain secara kreatif. Yang ni cikgu nak tengok kreativiti kamu buat projek. Buat projek di rumah pastikan kamu boleh buat. Okey, dah bersedia? Okey, apakah yang kamu akan ditafsirkan untuk kali ini? Okey, pentafsiran untuk kali ini ialah melakar. Pastikan dapat tahap penguasaan 3 kali ini ialah melakar laluan peredaran darah manusia. Okey, untuk menguasai tahap 4 pula, kamu kena menakul apakah kepentingan sistem peredaran darah kepada tubuh manusia. Okey? Pastikan dapat 2 tahap penguasaan untuk kali ini. Okey, jadi dah bersedia? Buka muka surat 30. Okey? Okey, jadi kita akan pergi kepada laluan peredaran darah manusia. Okey, laluan peredaran darah manusia. Okey, di sini ada apa yang penting kat sini? Okey, kamu baca kan? Jadi penting kat sini ialah ada salur darah mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh kita. Ada juga salur darah yang mengangkut darah juga. Dari mana? Dari tubuh ke jantung. Jadi bagaimanakah darah ini beredar dalam tubuh kita? Okey. Nota penting di sini ialah yang pertama ialah ada salur darah dari jantung ke tubuh. Daripada jantung ke tubuh kita. Okey, yang kedua ialah ada juga salur darah daripada tubuh ke jantung. Ada dua jenis. Okey, yang perlu kamu faham. Okey, dah bersedia? Okey, jadi cuba kamu lihat rajak ini menunjukkan laluan peredaran darah manusia. Okey, ini adalah laluan peredaran darah manusia. Okay? Yang petunjuk kat sini yang kamu kena ingat dan faham ialah ada darah lebih oksigen. Yang mana? Yang merah adalah laluan darah lebih oksigen. Yang ni laluan untuk darah lebih oksigen. Okey, yang kedua ialah darah lebih karbon dioksida. Yang biru. Yang biru ini adalah laluan bagi darah lebih karbon dioksida. Okey, jadi kat sini apa kaitan dia? Jadi dia kata sistem peredaran darah berkait rapat dengan sistem pernafasan. Kita dah belajar kan tahun 4 sistem pernafasan. Jadi ini adalah sistem peredaran darah, dia berkait dengan sistem pernafasan. Okey. Jadi kita teruskan. Okey, yang pertama kat sini, apabila kita menarik nafas. Okey. Apabila kita menarik nafas, udara mengandungi lebih oksigen, dia akan masuk ke paru-paru. Lepas tu diserap ke salur darah. Okey, boleh. Jadi kita tarik nafas, udara masuk ke paru-paru. Kita dah belajar tahun lepas kan? Tahun 4. Okey, dia akan masuk ke paru-paru, dia akan diserap ke salur darah. Okey, jadi kesinambungan daripada kita belajar tahun lepas, inilah dia. Okey, nota penting di sini ialah udara lebih oksigen masuk. Semasa kita menarik nafas. Okey, dan diserap ke dalam saluran darah yang kita belajar hari ini. Okey, jadi dalam saluran darah ada darah. Darah ini kita panggil darah lebih oksigen.
Yang diserap tadi kita panggil darah lebih oksigen. Lepas tu jantung dia akan pergi ke jantung. Jantung akan mengepam darah oksigen ke seluruh tubuh. Okey. Dia akan pergi ke jantung daripada paru, dia akan pergi ke jantung. Lepas tu jantung akan pump. Pump tu dia akan bagi tekanan untuk gerakkan darah ni bergerak ke seluruh tubuh. Darah mana? Darah lebih oksigen. Jadi nota penting apa kat sini? Ialah jantung mengepam. Mengepam apa? Darah lebih oksigen ke seluruh tubuh badan kita. Okey. Apabila sampai ke tubuh badan, dia akan guna. Jadi tubuh guna oksigen. Bila guna oksigen, karbon dioksida akan terhasil. Akan keluarlah karbon dioksida. Dia akan kembali ke mana? Ke darah tadi lah. Diserap di darah tadi. Okey. Lepas tu darah ini, bila lebih pula karbon dioksida, kita panggil dia darah lebih karbon dioksida. Lepas tu dia akan bawa ke mana? Dia akan pergi ke jantung. Dia akan pergi balik kepada jantung. Okey. Jadi nota penting di sini, tubuh guna oksigen. Lepas tu keluarkan apa? Karbon dioksida sebagai bahan yang tidak diperlukan lah. Okey. Jadi darah lebih karbon dioksida akan kembali balik ke jantung. Dia akan pump. Pump ke mana? Ini daripada jantung ni lah. Daripada jantung, gas lebih karbon dioksida ni akan dipam kembali ke peparu. Peparu pula akan menyingkirkan melalui pernafasan. Masa kita hembus nafas tu, tertarik, hembus. Okey, hembus tu dia akan keluarkan gas karbon dioksida. Jadi nota penting kat sini yang perlu kamu faham, jantung mengepam. Dia tusi, dia tolak je. Dia tolak gas karbon dioksida kembali ke peparu untuk dikeluarkan. Okey, ni model lah. Kita nak cerita sikit pasal model supaya kamu lebih faham dan lebih jelas. Okey, kita baca, kadang-kadang kita tak faham. Kita tunjuk cara bagi kita lebih faham. Okey, ini adalah peparu. Contoh ini adalah peparu kamu. Goyang sikit. Okey. Boleh? Okey, peparu ni apa fungsi dia tadi? Dia akan tempat pertukaran gas lah. Bila kita sedut nafas, gas oksigen akan masuk dalam darah. Dia akan bergerak melalui peredaran darah lah. Sistem ni, saluran darah dia akan pergi ke mana? Dia akan pergi ke jantung. Yang merah ni lah. Merah ialah gas lebih oksigen. Dia akan pergi ke jantung. Okey, macam mana jantung? Inilah jantung kita. Jantung kita dia akan pump. Okey, kita tengok sini ada injap. Injap ni pintu lah. Pintu injap ni dia satu pintu je. Pintu yang masuk yang ni dia tak akan kembali balik tu. Injap pintu sehala. Maksudnya dia akan masuk, dia akan keluar ikut lain. Dia keluar ikut lain lah. Okey, dia akan keluar ikut lain lah. Dia akan keluar ikut saluran yang seterusnya. Pergi ke mana? Ke seluruh tubuh badan kita. Dia akan pergi habis lah. Ke tangan, ke kaki, ke mulut, ke kepala, hidung. Okey. Yang mana kita nak guna. Okey, dia akan gini, dia akan gunalah. Badan kita akan guna. Okey, bila guna oksigen, badan kita akan keluarkan apa? Gas karbon dioksida. Gas sebab ni dia akan kembali balik ke ni badan kita lah. Macam mana dia? Lompat. Okey. Lompat kita buat aktiviti tu, kita akan menggunakan oksigen. Okey. Dan juga nutrien lah, badan tenaga apa semua daripada situ. Okey, daripada sini, yang kita tak nak ialah karbon dioksida dia akan kembali balik ke jantung. Okey. Daripada jantung dia akan tolak. Jantung mesti dia menolak je sebenarnya, faham? Dia akan pam-pam tu mesti tolak lah. Dia akan sedut dan dia akan tolak. Sedut, dia akan tolak. Dia tolak ke mana? Tolak ke peparu. Okey, ini adalah luar dia. Okey, daripada peparu ke jantung, ni adalah gas lebih oksigen. Okey, daripada jantung dia akan pergi ke mana? Seluruh tubuh badan kita, tangan, kaki, mulut apa semua. Untuk digunakan, dia akan pada masa yang sama dengan apa? Dia akan sedut, dia akan terima adalah gas karbon dioksida dan bahan kumuh yang lain lah. Dia akan tolak ke mana? Dia akan tolak ke jantung. Dia akan kembali balik ke jantung untuk dipam. Disedut, dan pam ke mana? Kalau gas karbon dioksida ni, dia akan dikeluarkan di peparu. Okey. Untuk lebih lagi faham, tak apa. Cikgu sediakan model untuk kamu supaya faham. Ini adalah kereta. Anak cikgu pinjam. Okey, Lego lah. Okey, memudahkan faham. Kereta ini mewakili darah.
Darah kita seumpama kereta, dia adalah pengangkutan. Pengangkutan yang mengangkut bahan-bahan yang diperlukan dan tidak diperlukan. Dia kutip je semua. Okay, fungsi dia mengutip saja dan membawa. Teksi lah, kita nak mudah teksi ataupun Grab lah kan. Jadi, ini adalah bila daripada peparu, dia akan pergi kosong lah. Contoh lah, kosong daripada peparu, dia akan terima. Bila kita seduk, okay, dia akan terima apa? Gas, lebih oksigen. Oksigen ni, dia akan masuk. Okay, ada lagi, muat lagi tak? Boleh masuk lagi. Dia akan masuk. Okay, muat lagi tak oksigen? Muat. Okay, masuk. Okay, muat tak lagi oksigen? Muat. Okay, masuk. Muat lagi tak oksigen? Muat. Masuk. Okay. Nah, lebih oksigen. Okay, oksigen dah lebih dah. Nah, kereta ni lebih dah. Dia akan pergi mana? Dia akan pergi ke jantung, dia pump. Sebab kereta dia tak ada darah ni, dia tak ada enjin, tak ada bergerak sendiri. Yang menggerakkan dia ialah jantung. Jantung dia akan pump, dia sedut lah, tolak lah. Dia akan tolak. Dia tolak enjin dia akan tolak. Tolak gimana? Dia akan bergerak ke seluruh badan. Gimana contoh daripada jantung, kan? Dia akan pergi ke tangan. Tangan kita nak guna. Hari ni cikgu banyak guna tangan ni. Dia akan pergi ke tangan nak guna. Dia akan pergi ke tangan. Kamu nak berapa? Saya nak 1. Okey, nak 1. Oksigen, okey, nak ambil. Ambil. Dia tak barang-barang kamu yang tak nak ambil balik. Gas karbon dioksida saya tak nak guna, saya dah guna oksigen. Jadi terhasillah karbon dioksida. Okey. Dia akan pergi mana pula? Dia akan pusing dah habis. Contoh tangan dah pergi tangan, dia akan pergi ke kaki. Macam itulah. Dia buka. Dia akan bagi, dia akan terima gas karbon dioksida. Okey, macam tu juga. Pergi ke mana? Pergi ke mulut. Nak makan. Saya nak makan, saya situ nak cakap ni. Pergi ke mulut. Pergi ke mulut. Okey, bagi kat mulut. Mulut nak guna oksigen. Karbon dioksida dia akan ke sini. Dia angkut ke seluruh badan kita. Ke mana? Ke pusat. Apa kan? Dia akan tukar kat sini. Pertukaran gas lah. Dia akan tukar. Okey. Dia akan bagi bekalan tenaga yang cukup. Okay, nutrien ke apa semua kat sini. Air. Okay, akan bagi tukar. Oksigen, okay. Ini contoh oksigen saja. Okay, kita tukar. Okay. Pergi ke mana? Pergi kepada telinga. Saya nak mendengar. Okay, pergilah. Telinga tukar. Bila dah tertukar habis ni adalah yang biru ialah gas lebih karbon dioksida. Okay, dari karbon dioksida dia akan pergi mana? Dia akan berpusing pergi ke kembali balik ke jantung. Untuk ke mana? Dia akan pump pergi mana? Ke peparu. Akan pergi ke peparu balik. Dia akan pergi peparu. Apa jadi paru? Dia tukarlah. Dia akan keluarkan. Tak nak dah. Saya tak nak guna dah. Gas karbon dioksida saya tak nak. Saya lepaskan di peparu. Okey, dia dah bersedia untuk ambil gas oksigen balik. Macam itulah berulang-ulang setiap kali kita menarik nafas dan bernafas. Sebab tu bila kita buat banyak tenaga, lagi cepat kita tersadar kita tercungak-cungak sebab kita perlukan oksigen yang tinggi. Okey? Boleh? Faham? Okey, jadi renungan sejenak untuk kamu, untuk kita bersama. Inilah gambaran saluran darah dalam badan manusia. Okey? Subhanallah, hebatnya ciptaan Allah. Daripada sebesar-besar saluran, tengok ni sebesar-besar saluran ni. Besar daripada saluran besar sampai sehalus-halus. Dan suruh badan kita halus je. Saluran darah ni dia diperlukan oleh tubuh badan, disalurkan. Adalah luahan dia. Okey, ini adalah jantung lah. Kita tengok ni ada jantung. Sana adalah peparu. Okey, ini adalah saluran darah kita lah. Okey. Bersyukurlah kita jadikan Allah sehebat-hebat ciptaan Allah. Okey. Okey, jadi rumusan untuk kali ini yang perlu kamu tahu ialah 3 organ yang terlibat untuk kali ini. 3 bahagian iaitu peparu. Okey, peparu, jantung dan tubuh. Okey. Jadi darah yang lebih oksigen dia akan bergerak ke seluruh badan melalui jantung. Jantung dia akan pump. Tujuan pump je. Sedut dan tolak. Lepas tu yang tak nak ni dia akan buat pertukaran di sini pula. Tubuh badan akan memerlukan oksigen dan bekalan nutrien apa yang dia tak nak. Contoh ini darah lebih oksigen dia akan pergi balik ke jantung untuk dilepaskan di peparu. Okey, boleh? Faham Jadi apakah kepentingan sistem peredaran darah? Okey, bahagian kedua, sistem peredaran darah sangat penting. Tanpa sistem peredaran darah kita tidak dapat menjalankan proses
hidup. Itu sebab kalau orang kena stroke, dia terputus satu saluran darah, silap lebih sebahagian badan dia lumpuh, tak boleh nak bergerak. Jadi satu-satu je urat yang terputus, Allah tak boleh berfungsi. Kalau otak, kita habis satu badan. Itulah kena berhati, kena jaga kita punya kesihatan. Okey. Jadi apakah kepentingan dia? Yang pertama ialah mengangkut oksigen. Tujuan dia adalah angkut oksigen, nutrien ni dan air ke seluruh badan. Okey. Jadi darah mengangkut oksigen dari paru ke seluruh badan. Tubuhlah. Pada masa yang sama juga, darah juga menyerap nutrien dari usus yang kita makan tu. Tenaga dia ambil kat situ, darah yang akan bawa ke mana? Ke seluruh tubuh badan kita. Tapi melalui jantung lah. Okey. Jadi nota penting di sini, iaitu ialah angkut oksigen dari paru, nutrien dari usus dan air ke seluruh badan kita, tubuh kita. Melalui apa? Jantung. Jantung kita lah yang akan pump. Okey. Yang kedua ialah angkut karbon dioksida dan bahan kumuh. Bahan kumuh lain. Maksudnya bahan yang tidak diperlukan untuk disingkir, dikeluarkan balik. Okey. Jadi darah angkut karbon dioksida dari bahagian tubuh ke paru. Okey, juga mengangkut bahan kumuh dari tubuh ke organ perkumuhan seperti ginjal. Ginjal apa ginjal? Tempat kita keluar air kencing. Okey, untuk disingkirkan keluarkan. Itu sebab kita kencing kadang-kadang keluar warna kuning kan. Itulah bahan kumuh dalam tu sekali lah. Okey, nota penting di sini, angkut karbon dioksida dan bahan kumuh dari tubuh ke organ pernafasan, organ perkumuhan untuk disingkirkan, untuk dikeluarkan lah. Okey, jadi aktiviti tugasan untuk minggu ini, lakar laluan peredaran darah. Okey, jadi buka muka surat 32, mengikut kreativiti. Ini untuk nak dapatkan tahap 4 kan. Ikut kreativiti. Ikut kreativiti apa yang ada di rumah lah yang penting. Kalau ada printer boleh print, cari daripada internet, cari print. Okey, dan buat lakaran peredaran darah. Kalau tak ada, paling kurang kamu lukis lah. Lukis. Yang penting cikgu nak tengok kamu buat lakaran laluan peredaran darah. Okey, ikut kreativiti kamu. Dan mesti ada darah, lebih oksigen dan karbon. Buat label lah, maksudnya lebih oksigen, lebih karbon dioksida. Ke mana dia bergerak, mesti ada nak panah. Okey, boleh? Cikgu harap matlamat untuk minggu ni tercapai lah. Okey, sekian saja sehingga kita berjumpa lagi. Selamat belajar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.